Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di batas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Kehidupan akan lebih berarti bila semuanya dapat dilindungi dengan perlindungan di takaful ikhlas, saling bantu membantu hidup sejahtera. Oh, wahai dunia, kami sudah bersedia mengurak langkah yang penuh bermakna dengan kezaman membela impian, nilai-nilai ikhlas, amalan bersama. Inilah suara ikhlas dari kami. Kami warga ikhlas bersatu hati menukar impian jadi realiti, menjadi juara matlamat yang murni di pentas dunia ikhlas teguh berdiri. Inilah suara ikhlas dari kami. Inilah suara ikhlas dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Mari kita sama-sama panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya pada malam ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sembang santai takaful. Itu pun tak clear. Ni lagi slow begini. Adik aku itu hijau. Dia lihat. Dia begini juga. Dah tengah settle.
Dia aku puji sini. Ya. Puji dia. Dia pun ni yang ada perempuan aku yang tolong dia. Saya tahu itu ni. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Tadi kita peringkat awalnya kita mulakan dan ada sedikit technical error. Dan pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada dua jejaka yang handsome ni. Yang bernama satu Muhammad Faris Daniel Jeffrey. Ini anak Datuk Jeffrey ni kan. Yang keduanya Wan Syahidin Wan Suhaimi. Ya, saya. Dan dua jejaka ni memang cukup hebatlah pada bulan Julai yang lepas. Dan Alhamdulillah kita malam ni kita sembang-sembang santai kan. Dan kita mulakan lah dengan sembang-sembang santai ni. Boleh Faris Kita bagi Faris dulu Boleh. Jadi saya minta supaya Faris dan juga Wan kenalkanlah diri, berapa umur, berasal daripada mana, dah kahwin ke belum, dah berpunya ke belum, kan? Jadi kena bagi tahu. Jadi saya pilih yang pertama, dalam round yang pertama ni saya pilih saudara Faris. Boleh Boleh. Okey, silakan Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Daniel bin Jeffrey alias Muhammad Jaafar. Orang lebih kenal saya sebagai Faris lah. Saya stay dekat Batu Pahat, Johor sama tempat dengan saya dulu belajar dekat Politeknik Port Dickson. Course Engineering Mechanical Automotive. Lepas tu dah berpunya? Belum bos. Belum berpunya lagi. Tak sempat nak cari. Kau kaya dulu baru nanti baru dapat. Hati-hati semua boleh datang cari kau. InsyaAllah. Umur saya 21 tahun. Masuk bulan 9 ni 21 tahun. Dan itu je lah yang kod yang ni. Kenalan diri kan. Okey, terima kasih. Tadi Faris kata dia belum berpunya. Dan usianya masih 21 tahun. Basic background dia buat engineering. Nanti kita tanya dia macam mana boleh engineering tiba-tiba masuk dalam industri takaful kan. Okey, kita pergi kepada Wan Syahid. Okey, Wan Syahid, kenalkan diri, berapa umur, berasal daripada mana dan siapa leader anda. Silakan. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama saya Wan Syahidin bin Wan Suhaimi seperti yang ditertera di skrin tu. Okey, saya berasal dari lahir di Kelantan tapi dibesarkan di Selangor. Background saya pendidikan belajar di Politeknik Nilai. Orang kata sebelah-sebelah lah dengan Politeknik PD tu. So umur masih lagi 21 tahun. InsyaAllah kalau umur panjang pada bulan sebelah ni masuk 22. So 22 tahun. Dan background sudah berpunya ke belum bos setakat ni InsyaAllah akan datang ada berpunya kot. Nak jawab macam takut aja. Tak apalah, cakap aja tak berpunya ke belum kan. Okey, terima kasih. Itu salam perkenalan yang pertama, round pertama. Dan kita ambil round yang kedua ni, soalan saya. Saya tujukan kepada Wan Syahid. Boleh saya panggil Wan
Boleh, boleh, boleh. Boleh, bos. Okay. Okay, Wan, nak tanya sikit lah. You share lah tentang tadi Ta'aruf dah kenalkan diri, kan? Apa kata kalau kita kenalkanlah keluarga kita, berapa adik-beradik, mak ayah, kerja kat mana. So, adakah family ni datang daripada keluarga yang berniaga, kan? Dan yang last kali, apa you punya impian? Ini dalam round tu boleh share lah dengan kita. Disilakan, Wan. Baik, terima kasih, bos. Okey, mak saya adalah orang asal daripada Kelantan, Pasimah, Kelantan. Dan ayah saya sebelah juga daripada Kelantan, iaitu Terengganu, Besut, Terengganu. Okey, saya ada 4 orang adik-beradik, termasuk saya 5 orang, dan saya yang sulung. Background family saya memang asal daripada orang yang buat bisnes juga, tapi bukanlah bisnes besar-besaran, bisnes kecil-kecilan, iaitu ayah saya buat servis alat timbang dan sukat. Pada mulanya apa lagi, bos? Impian. Wan punya impian Okay. apa? Impian Dalam saya hidup sebenarnya saya of course lah, sebagai seorang anak kita nak bantu family, sebab saya pun bukannya berasal daripada family yang senang, dan paling besar impian saya adalah saya nak bawa mak ayah saya suatu hari nanti dan bakal isteri saya suatu hari nanti untuk pergi haji dan umrah sama-sama, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah. Amin. Okey, kita sedikit kita dah nampak apa background Wan, dan kita dah mengenali keluarga Wan daripada ibu dan ayah berasal daripada Kelantan, dan keluarga pun sebenarnya ada darah keturunan orang yang berniaga. InsyaAllah. Jadi kita dah nampak, dan Wan pun ada impian, dan dia cerita impian dia bercita-cita nak bawa ibu dan ayah dan bakal isterinya untuk pergi menunaikan haji dan umrah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu satu cita-cita yang baik, dan mohon pendengar-pendengar, rakan-rakan yang berada di dalam pada malam ini, kita mendoakan. Okey, kita seterusnya kita pergilah kepada jejaka yang dua-dua ni memang handsome, yang kacak bergaya, kan. Kita serahkan pada Faris pula. Kita mintalah sedikit biodata family dia untuk dikenalkan oleh, mungkin ada yang dekat dalam ni bakal you punya calon-calon. Okey, silakan Faris. Okay. Maybe semua orang dah kenal kot ayah saya. Ayah saya adalah salah seorang BOD dekat Ikhtisas ni, Haji Jeffrey Elias Muhammad Jaafar. Dan ibu saya dia kerja dekat PPD Batu Pahat, Pegawai Pendidikan Batu Pahat. Adik-beradik saya ada 4 orang campur saya. Nombor 2 dekat UiTM Seremban 3, yang lagi 2 tu still sekolah lagi. Lagi apa, bos? Faris punya nak kahwin bila? Allah, itu. Impian. Impian saya tinggi. Impian saya nak bawa mak ayah saya pergi umrah, haji, walaupun mereka sudah pergi. Tapi itulah salah satu bersama family semua sekali lah. And then saya punya impian lagi, saya nak buat satu masjid sendiri dekat mana-mana tempat lah yang ada tanah. And then saya nak gaji saya sebulan 1 juta. Mempunyai jet peribadi sendiri dan kereta sport car, macam tu lah sebagainya.
Tak dengar bos, tak dengar. Okey, boleh dengar tak? Dengar. Yelah, kadang-kadang kita ni berusaha. Kan? Kadang-kadang ada benda yang kita boleh kawal. Dan ada benda kadang-kadang kita tak boleh kawal. Ini di luar pengawalan kita. Kan? Pasal mungkin internet kita. Tapi saya memang okey je internet saya ni kan. Walau apa pun, terima kasih dua-dua partner kita ni yang handsome bergaya ni telah menjawab. Cuma saya tak dengar impian Faris tadi. Ada lagi impian ke selain daripada nak buat masjid tu? Faris? Hello? Ya bos. Dengar. Boleh dengar tak suara saya? Dengar. Selain daripada nak buat masjid tadi tu, ada tak impian yang lain Faris? Saya nak buat masjid and then saya nak ada jet peribadi sendiri, ada bagus tu. Jet peribadi tu yang saya suka tu. Itu lah impian saya. Sebab bila saya ada jet peribadi, saya nak pergi ke mana je saya boleh pergi. Wah, bagus. Hebat. Ni mudah-mudahan semua BOD dengar pun tengok impian BOD pun tak ada pergi jet. Ini kita punya rakan niaga kita yang baru ni, impian sangat besar. Sangat salut saya ada impian apa ni? Nak beli jet. Okey, seterusnya saya nak tanyalah kepada Wan pula. Tadi Wan, okey, ni pada Faris pula. Macam mana pula you punya background tadi, you ambil engineering, lepas tu tiba-tiba boleh masuk dalam industri ni. So siapakah yang mendorong Faris supaya Faris berada dalam bisnes takaful ni? Boleh kongsi sikit? Sebenarnya dari kecil lagi memang saya dibesarkan dengan, senang cerita, duit dari takaful lah. Sebab ayah saya dari dulu buat takaful. Dialah sumber untuk saya buat takaful. Sebab bukan mudah untuk, macam ayah kata, bukan mudah untuk mudah. Tapi salah satu cara untuk mudah bila kita cuba sesuatu benda yang apa yang kita tak minat tapi kita cuba untuk jadi minatkan. So saya take dia punya challenge untuk buat bidang takaful ni. Walaupun permulaannya saya pun tak berapa nak suka, tapi lama-lama benda ni jadi seronok. Jadi saya suka ayat tu. Mula-mula tak suka. Saya suka ayat tu. Nanti kita kupas balik ayat tu. Boleh Pak. Lama-lama saya jadi seronok pula dalam bidang ni. Saya dapat kenal ramai orang. Kalau dulu saya bekerja di Isuzu, saya hanya bermain dengan minyak, enjin, itu saja. Saya bekerja dengan orang, saya berbual dengan orang, banyak pengalaman yang saya dapat. Salah satu itulah punca saya teruskan dalam bidang takaful ni. Okey. Itu saja bos. So yang memberi dorongan ni siapa sebenarnya? Adakah diri sendiri ataupun ada dorongan daripada keluarga? Ada dorongan daripada keluarga, ada juga daripada diri sendiri, tapi mostly daripada keluarga, daripada ayah semua. So ayah ni memang paksa ke ataupun memang suka rela ni? 50-50 bos. Ayah memang paksa rela lah Okey, terima kasih. Okey, mari kita pergi kepada soalan Wan pula. Jadi siapakah Wan orang yang berperanan untuk memberi dorongan kepada Wan sehingga Wan masuk dalam industri takaful ini? Silakan Wan. Okey, baik bos. Siapa yang memberi dorongan kepada saya? Okey, sebenarnya yang memberi dorongan kepada saya ini adalah diri saya sendiri. Oh, bagus. Sebab pada mulanya, asasnya untuk saya nak buat takaful ni, lepas daripada habis study ni memang agak suka, memang dapat tentangan daripada family.
Tapi sebab saya nampak platform Takaful ni adalah satu platform yang terbaik untuk saya kembangkan dakwah dalam muamalah Islam. Sebab background saya pun saya study dulu dalam background Islamic Banking and Finance. Dan saya rasa macam Encik Faris juga pada mulanya takut-takut susah nak buat, tapi lama-lama bila rasa dalam bidang ni rasa macam senang sangat nak buat. Sebab yang penting apa yang kita nak buat ni sebenarnya berbalik pada niat kita. Sebenarnya niat kita nak tolong ramai orang dan insya-Allah Allah pemudahkan. Dan sebenarnya yang bagi dorongan kepada saya adalah diri sendiri. Selepas saya dapat close 1-2 kes, lepas tu barulah mak ayah saya nampak dan mereka pun Lain kita teruk sangat lah. Lain teruk. Ya bos? Lu? Internet okey ke? Ya. Hello bos. Hello. Kadang-kadang macam tu. Ini kita selalu ada orang dah ambil dulu. Tak dengar. Ni memang lag. Dengar. Hello, Assalamualaikum. Boleh teruskan. Okey, yang benda yang mendorongkan saya adalah diri sendiri dan disebabkan lagi satu benda yang mendorong saya untuk buat Takaful adalah sebab background family saya bukannya daripada asal yang orang yang senang dan saya yakin insya-Allah dengan platform Takaful ni jika saya buat betul-betul ianya dapat mengubah family saya, yang orang kata dapat mengubah kualiti hidup family saya. Okay bos. Mana bos buah hilang? Maybe the lag kot. Aku moderator. Sebentar ya, ada masalah teknikal sikit. Okey, tak apa bos. Sementara bos Mat Syah tak ada, kalau yang lain ada nak tanya ke, boleh je tanya. Daripada diam je. Okay, Alhamdulillah dah masuk balik. Dah tak balik. Halo. Hello, bos okey bos? Saya tukar handphone. Oh. Saya tak tahu 013 kenapa malam ni dia buat ragam. Nasib baik saya ada 2 handphone tau. Jadi sebenarnya dalam apa dua pun perjuangan ni kita kena ada get ready dan standby. Betul. Okay, kita lupakan yang tu. Sekarang ni saya tak dapat dengar apa yang Wan punya tadi
Yang apa tadi soalan tadi ialah soalan tadi Wan. Dekat mana tadi? Dorongan. Dorongan. Siapa yang memberi dorongan kepada Wan? Adakah diri? Okey bos. First adalah diri. Ulang balik. Okey. Siapa yang memberi dorongan kepada saya adalah diri saya sendiri bos. Sebab saya nak berjaya, sebab saya nak ubah family saya. Itu dorongan saya. Dan satu lagi, saya nak sebarkan muamalah Islam ni seramai yang mungkin supaya orang Islam di luar sana ambil cakna dan ambil peduli pasal riba, gharar dan juga maisir. Dan lagi satu dorongan saya adalah disebabkan background family saya daripada kalangan orang yang bukan senang, keluarga orang susah juga, dan keluarga yang orang kata banyak berhutang juga. Dan disebabkan itu saya rasa platform Takaful ni adalah satu tempat untuk saya buat sesuatu yang jadi luar biasa, insya-Allah. Okey. Jadi luar biasa tadi saya suka tadi tu. Okay. Sambung tadi macam mana you punya dorongan tadi memang datang daripada anda sendiri kan? Ya, betul bos. Jadi tak semestinya, saya rasa tak mungkin benda ini ataupun peluang ini datang tiba-tiba dan anda boleh berfikir, bagusnya industri ini. Boleh share tak macam mana Wan boleh dapat gambarkan bahawa industri ini satu industri yang bagus? Okey. Dalam usia yang nombor 1 tu, saya rasa macam luar biasa juga gitu. Okey. Kenapa saya rasa industri ni sangat bagus adalah satu, industri ni sebabnya industri adalah tolong orang ramai. Itu dia. Tolong orang ramai. Sebabnya dalam industri ni apa jua yang kita buat mestilah sama-sama kita niatkan dunia dan juga akhirat. Tapi bila saya fikirkan balik, bila saya menjadi seorang perundi takaful atau ejen takaful dalam industri ni, secara automatik dua benda saya dah dapat. Maknanya kita semua dah dapat yang menjadi ejen takaful ni. Makna kata dalam hadis Nabi, kalau boleh saya sharekan, Nabi kata apabila mati anak Adam terputus semua amalan kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Makna kata kita ni sebagai seorang ejen takaful ataupun takaful, apabila kita menyampaikan sesuatu ilmu tu kepada orang lain, dia daripada tidak tahu menjadi tahu, itu menjadi ilmu bermanfaat untuk dia dan untuk kita. Dan satu lagi adalah tidak akan terputus, iaitu sedekah jariah. Dan dalam takaful pun adalah sistem yang sangat efektif dan bagus, iaitu berta'awun, iaitu bersedekah. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. InsyaAllah kalau kahwin nanti, kalau dapat anak, jadi anak yang soleh lah. Nak ceritanya dah dua tu kita sebagai perundi takaful, ejen takaful confirm dah dapat. Sebab bila kita esok lusa kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, makna kata kawan-kawan kita ataupun klien-klien kita yang kita tinggalkan tu, mereka amalkan dan mereka sampaikan, insya-Allah. Itu dia. Bagus, menarik. You punya jawapan tu sangat menarik. Dan saya bagilah kepada Faris. Jadi Faris setuju tak Faris yang mengatakan bahawa bila kita bekerja dalam industri ini, yang mana saya rasa sangat jarang rakan-rakan seusia Faris dengan Wan ni dapat melihat peluang yang ada dekat industri ini. Dan macam mana agak-agak Faris boleh beri idea supaya rakan-rakan Faris ni tadi boleh dibawa sekali. Dan ada tak Faris pengalaman yang saya maksudkan ni? Dari segi kejayaan
mempengaruhi ataupun memberi keyakinan kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan sekolah kita kan, dalam menyertai industri ini. Silakan Faris, share sikit. Okey bos. Memang saya setuju sebab pada peringkat umur saya kebanyakannya masih belum lagi nampak dalam bidang takaful ni adalah satu bidang kerjaya yang sangat boleh pergi jauh. Okey. Macam saya untuk tarik RN macam sebaya saya, mostly saya akan cakap dengan orang. Firstly saya akan cakap pasal ni lah, commission, and then lepas commission saya akan cuba buka mindset diorang. Maksudnya contoh macam kawan-kawan saya semua fikir lepas ni aku nak makan gaji, saya cuba ubah mindset diorang kepada kau tak payah makan gaji, cuba kau buat satu bisnes yang kau tak payah keluar modal tapi kau boleh berjaya dalam bisnes ni. Bisnes tu adalah bidang takaful. Bukan tak keluar modal tapi tak banyak macam mana kalau nak buat bisnes-bisnes yang lain. Contohnya macam saya akan cakap pasal dari kecil mindset diorang dah kena set oleh ibu bapa yang contoh kalau bangun tidur nak pergi sekolah, lepas mandi nak pergi sekolah, nanti akan cakap, bang belajar betul-betul, nanti dah besar jadi doktor. Bang belajar betul-betul, nanti dah besar jadi polis, jadi askar. Tapi itulah mindset orang Melayu. Kita kena ubah mindset tu. Sebab apa? Mindset makan gaji ni bukan tak bagus, tapi pada saya banyak lagi peluang yang boleh dapatkan income daripada makan gaji. Contohnya seperti bidang takaful, business lah, means business. Income-nya 4-5 kali ganda daripada makan gaji. Macam itulah salah satunya saya tarik untuk rakan-rakan baru cuba dalam ni. Dengan adanya lagi satu yang buatkan kuat untuk budak sebaya saya untuk join adalah ada grant yang pasal 2,500 tu. Itu yang kuat untuk join dalam bidang takaful. Itu ya bos. Okey. Satu jawapan yang sangat memuaskan. Tapi kan kalau kita lihat usia-usia yang semuda Wan dengan Faris ni kan, rata-rata dia ni memang tak minat awal-awal je kan. Memang dia kata licin lah buat marketing ni aku kan. Jadi agak-agak idea Faris dan Wan, saya nak bagi soalan ni kepada Wan lah. Agak-agak macam mana kita nak mendekati cara nak mendekati mereka-mereka yang berusia 21, 22, 23 macam Faris dengan si Wan ni lah, untuk dia sama-sama akhirnya dia akan berminat dengan industri ni. Dan sekaligus apakah lontaran-lontaran idea yang kita boleh dapat dekat kita punya Ikhtisas ni kan, yang boleh kita sharekan dengan rakan-rakan baru kita yang di luar sana, supaya dia berminat dengan Ikhtisas sekaligus dia akan menyertai Ikhtisas. Macam mana pendapat anda, Wan? Okey, baik bos. Okey bos. Baik. Bagi pendapat saya, bagaimana kita nak tarik lebih ramai orang muda yang seusia macam kami untuk join this industry. Okey, sebenarnya senang je, tak mudah, bukan susah sangat pun nak dekati anak-anak muda ni. Sebenarnya bila kita jumpa diorang ni, kita tanya diorang apa impian diorang, apa big why diorang. Sebab saya pasti rata-rata ramai yang baru lepas habis study, mereka orang kata dia punya keinginan dia ataupun untuk lebih berjaya tu, impian dia tu sangat kuat berbanding berbanding orang yang sudah lanjut usia lah. Sebab orang yang muda ni dia banyak kudrat dan banyak tenaga untuk dia capai apa yang diinginkan tu. So bagi saya, bila kita ni mendekati diorang ni, kita kena cerita macam mana diorang nak
sampai diorang punya, nak grab diorang punya big why tu dengan buat takaful. Sebab saya rasa takaful adalah satu platform yang terbaik, lagi-lagi duduk dalam Ikhtisas ni. Sebab saya tengok alhamdulillah sekarang ni struktur commission pun dah makin bertambah, dan daripada skim dia, daripada susunan ALC tu, saya nampak jelas lah dia punya tu berbanding dengan kawan saya. Sebab anak muda ni bila saya tengok bila digembar-gemburkan dengan gambar-gambar duit yang banyak ni, so banyak orang terlibat dengan skim MLM, investment. So untuk jadi lebih berjaya sebenarnya kita kena susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Sebabnya kalau kita nak capai kejayaan tu dengan cara yang mudah, saya rasa kejayaan yang diorang kecapi tu tak akan bertahan lama. Sebab diorang tak rasa kepahitan tu dalam untuk perjuangan dalam untuk berjaya. Macam tu, Was. Okey, bagus. Menarik jawapan tu. Okey, kita pergi kepada Faris yang handsome kacak bergaya ni. Yang ada impian, cita-cita nak ada jet peribadi. Hebat ni kan. Okey Faris, saya nak minta 3 benda yang sangat best dekat Ikhtisas. Boleh tak Faris sharekan dengan rakan-rakan? Mungkin pada malam ini ada rakan-rakan anda yang melihat, yang masih lagi menunggu-nunggu, mengintai-intai tengok ni apa Faris buat ni kan. Tiba-tiba je pakai smart. Tadi dekat Johor Bahru dapat duit 100. Oh kan. Jadi mungkin ada yang mengintai Faris punya perkembangan kan, dan dia nak tanya tu malu. Jadi boleh tak Faris ceritakan 3 yang best dekat Ikhtisas yang mungkin tak ada di luar sana, mungkin tak ada dalam industri ini, kan? Pasal kalau industri, sebut industri takaful, industri insurans ni lebih sama je kan. Tapi saya nak 3 je yang best dekat Ikhtisas. Silakan Faris, share sikit. Okey. 3 bos yang pertama adalah contohnya macam Ikhtisas ni kan collaboration antara 10 BOD, 10 GAM 10 GAM daripada TTA masuk kepada Ikhtisas. Itu yang bestnya apabila gabungannya ramai, lebih banyak pengetahuan. So kalau macam TTA dulu, saya boleh fokus dekat satu agensi je. Maksudnya macam JMJ agensi. Saya tak boleh nak pergi bos Mak Syah punya, saya tak boleh pergi bos Sheila punya, semua saya tak boleh masuk. Tapi bila ada Ikhtisas, saya dah boleh pergi jumpa bos Mak Syah, saya dah boleh menuntut ilmu dengan bos Mak Syah, saya dah boleh power. Saya dah boleh menuntut ilmu. Itu yang seronoknya dalam Ikhtisas ni. Bila kita bergabung, beramai, berjalanannya akan jadi mudah daripada kita buat benda tu seorang-seorang. Maksudnya bila satu agensi tu kita gabungkan bersama, benda tu akan jadi lebih mudah, lebih banyak ilmu. Sinergi. Sinergi. Dipanggil sinergi, ya betul. Okey, yang kedua yang bestnya macam yang tadi bos kata kan, dapat 100. Okey, saya kan menang point, saya dapat 200. Itu yang best tu. Komisen saya dapat duit lagi 200. Wow. Okay. Dalam masa yang sama, bila saya dapat 200 tu, saya dapat pula pergi kontes tu yang free pula tu, saya tak keluar modal. Itu yang seronok tu. Lepas tu yang bila dah dapat tu semua, kira dah jumpa orang baru, kenal dengan orang baru, kenal dengan dari orang mana Kelantan, senang cerita serata Malaysia lah saya kenal. Macam tu. Kalau tak dulu saya kenal orang Batu Pahat je. Yang ketiga yang seronoknya apa yang best dekat Ikhtisas? Yang best kat Ikhtisas tu apa?
yang mungkin Faris tak dapat dekat tempat kerja Faris, dekat apa Isuzu. Apa dia? Kalau kalau nak dibandingkan dengan Isuzu dia ada masa. Maksudnya kena datang pukul 9, kena paskat, pukul 6 baru balik macam tu. Kalau macam kat Ikhtisas ni, saya Kebebasan masa. Saya kerja ikut masa saya sendiri. Saya nak bekerja pukul 1 pagi, 2 pagi pun tak ada masalah. Yang penting saya ada keinginan untuk bekerja. Itu yang seronoknya. Saya tak terikat mana-mana maksudnya saya tak terikat dengan mana-mana bos yang nak mengarah saya untuk buat sesuatu kerja macam dekat Jambu Arena dekat Isuzu. Contoh macam kat Jambu Arena kita buat kenderaan tu tapi ditentukan bos. Maksudnya saya nak benda ni siap dalam masa sehari. Tapi sedangkan benda tu kalau kita buat benda tu memang takkan boleh siap dalam masa sehari. Itu yang bila saya masuk dalam Ikhtisas ni, benda tu saya dah tak rasa . Maksudnya kalau saya nak buat sesuatu tu ikut masa saya sendiri. Walaupun kadang-kadang ada senang cerita ayah saya marah juga kat saya. Tapi marah tu jadi bakar semangat saya untuk buat lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Betul. Macam tu awak. Sebenarnya ayah tu dia marah sayang. Dia marah-marah sayang. Okey, terima kasih. Jadi ada 3 yang saya kenal pasti tadi dia jawapan Faris. Pertama sekali ada mentor, banyak ramai guru-guru yang boleh mendidik kita. Betul kan Faris? Banyak yang guru-guru ataupun orang-orang lama, orang yang telah berkecimpung dalam industri ini yang lama, boleh coaching, boleh tegur kita, boleh ajar kita. Betul Faris? Itu kan? Betul bos, betul. Lepas tu yang keduanya, Faris suka tentang dekat Ikhtisas ni ada reward macam tu kan. Dan mungkin kalau tempat-tempat kerja yang lain jarang-jarang lah kita kadang-kadang setahun sekali pun susah nak dapat reward kan. Jadi mungkin dekat Ikhtisas ni tiap bulan dapat reward. Betul? Betul bos. Okey, dan yang ketiganya Faris dapat ramai kawan kan. Bila dapat ramai kawan ni kita dapat bersilaturahim ni. Sebenarnya dalam Islam Islam mengajar kita untuk terus bersilaturahim. Betul? Betul bos. Lagi satu masa bos. Alright. Jadi saya nak minta pula kepada Wan ni. Tadi Faris 3. Mungkin ada beberapa lagi yang belum disebutkan lagi dalam best lah dekat Ikhtisas ni kan. Mungkin Wan boleh bantu sikit. Supaya rakan-rakan kita yang dekat luar tu, betul ke? Ada macam ini kan? Betul ke? Macam itu. Dia tertanya-tanya. Kan? Jadi silakan Wan, kita kongsi malam ni yang best tentang Ikhtisas. Silakan. Okey bos. Apa yang best dalam Ikhtisas ni adalah first saya dapat belajar kerja dalam perpasukan sebab macam bos cakap kita mengerat lagi silaturahim. Sebab tu dalam Ikhtisas dia lagi menyuruh kita ramaikan RN baru, rekrut RN baru. Dan yang keduanya macam bos cakap juga reward dia tu lepas tu dengan kontes-kontes yang sangat menarik yang membuatkan kalau orang-orang muda di luar sana kalau tengok kontes-kontes dan reward yang Ikhtisas nak bagi ni, saya rasa orang tak lari lah, orang akan datang join Ikhtisas ni. Sebab saya yakin dekat Prudential diorang tak akan dapat, dekat AI diorang tak akan dapat. Sebab lagi satu environment. Jangan sebut company lain. Kita berkeudara ni. Okay, very good. Lagi, okay. Yang saya masukkan tadi kan, dekat Ikhtisas, mungkin nanti saya mintalah kepada rakan-rakan yang mendengar dekat luar ni, yang bukan kita punya moderator ni, boleh backup lah, boleh bagi tahu apa yang best dekat Ikhtisas ni kan. Jadi 3 tadi yang saya nampak tadi, setuju tak setuju kalau saya cakap setiap kerja tadi kita dihargai kan, kita ingin dihargai kan, betul tak? Betul bos. Kadang-kadang
kerja, tak kisahlah. Mungkin kita pernah kerja, Wan mungkin pernah kerja, Faris pun pernah kerja. Lepas tu bila kita kerja tadi, kita nak buat yang bersungguh-sungguh, betul? Betul. 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 Dan setuju tak setuju kalau saya cakap dekat Ikhtisas pun kalau kita buat kerja yang sungguh-sungguh, maka apa yang kita boleh dapat, yang best dekat Ikhtisas ni, dia mudah naik pangkat. Setuju tak? Ya, betul. Setuju, bos. Saya tunggu juga tadi jawapan daripada Faris dengan Wan ni. Naik pangkat ni macam tak ada sebut pula kan? Jadi tak apa. Nak sebut dah. Nak sebut dah yang ketiga tu nak sebut. Oh, yang ketiga. Okey. Jadi tak apa, saya lihat dekat situ. Okey dah. Kalau you dah setuju semua, jadi you kena sampaikan dengan rakan-rakan di luar sana bahawa dekat Ikhtisas ni kita tak perlu nak menunggu begitu lama kan, untuk melakukan tugas-tugasan yang terlalu berat, sehingga kan kita nak dapat pangkat pun, nak naik pangkat pun lama gitu kan. Kan sekarang budak-budak baru ni kan dia suka bila dia kerja kuat, dia boleh dapat naik pangkat yang mudah. Ya, betul. Setuju kan? Betul. Kan? Betul, setuju. Bukan sekadar naik pangkat aja. Bila naik pangkat dapat lagi tambahan. Betul? Betul, bos. Tambahnya apa? Tambahnya dia boleh bawa rakan niaga yang baru. Dan sekaligus bila bawa rakan niaga yang baru tu, dia dapat recruitment insentif. Setuju tak? Setuju? Setuju. Yang takkan pernah putus. Dan saya nak masuk ni tadi kepada cerita ni tadi, nak relatekan dengan Faris, yang mana Faris ni tadi bulan Julai telah berjaya membawa 8 kes dan 1 orang rekrut, betul? Dan juga Wan, saya tengok dekat sini bawa 6 kes dan melakukan 2 rekrutmen. Jadi ini saya rasa Faris dengan Wan ni telah melihat sesuatu yang lebih besar peluang dekat industri Ikhtisas ni. Setuju tak di antara Faris dengan Wan tadi? Apa yang saya cakap tadi, setuju tak? Yang Faris ni boleh nampak peluang ni. Peluang dekat Ikhtisas ni lebih jelas lagi. Sebab itu Faris dan Wan ni tadi dah memulakan langkah seperti bawa 8 kes Power of Istiqomah ni kan. Dengan ada yang buat 8, dekat luar sana ada yang buat 4. Betul? Betul, bos. Tak dengar ke suara? Sangkut dia. Suara saya sangkut-sangkut dia. Suara siapa? Tak, macam suara bos tadi kat saya sangkut-sangkut. Oh, ya ke? Okey, tak apa. Jadi, okey boleh komen sikit lah tadi tentang yang kenaikan pangkat tadi. Faris boleh komen tak? Dan boleh share tak dengan kawan-kawan kita yang di luar sana? Kalau macam yang kenaikan pangkat tu, pada saya untuk naik pangkat sangatlah mudah. Hanya perlu buat 30,000 FYIC, boleh naik pangkat sebagai ACP. 30,000 FYIC tu tak adalah susah untuk kita dapatkan based on produk apa yang kita jual lah. Macam ayah ajar saya, biar kecil tapi orang tahan lama. Jangan jual besar untuk kejar naik pangkat tapi orang tu mampu bayar sekejap. Macam tu ayah ajar saya lah. Lepas tu yang best, apabila saya dah dapat naik pangkat, saya dapat insentif makan pula persen orang bawah. Itu yang kalau boleh saya nak naik pangkat dalam masa sebulan ataupun 2 bulan je. Sebab apa? Saya nampak persen orang bawah tu lebih banyak daripada apa kalau saya buat personal sale. Okey. Betul. Okey, apa pendapat Wan tentang kenaikan pangkat tadi? Minta komen sikit, Wan. Okey. Tentang komen saya kenaikan pangkat ni, macam Faris cakap, tak susah pun untuk kita buat 30,000 FYC. Dalam masa lebih kurang dalam 3 bulan pun kita boleh achieve. Dan walaupun kita rekrut orang baru, dan orang baru tu lagi agresif daripada kita, kan, orang kata dia buat sampailah dia jadi AD ke apa ke, kita pun tetap lagi jadi SEP tapi kita tetap dapat lagi dia punya
insentif recruitment tu. Itu dia, itu yang menarik tu. Ini cantik. Ya, Okay, okey. Mak. Kalau saya nak simpulkan dengan tidak secara langsung, Faris dengan Wan ni memang layaklah untuk menerima jemputan pada malam ini, kerana walaupun anda baru dan walaupun anda berusia 21 tahun, tapi apa yang saya dapat lihat, cara pemikiran anda berdua ni adalah menuju ke arah kematangan untuk membina dalam kehidupan anda. So saya ucapkan tahniah kepada anda berdua. Okey, boleh kita masuk tentang ni dah 1 jam ni. Dah hampir 1 jam lah. Kita tadi bermula dengan pukul 9.15. Lepas tu kita ada technical error dan lepas tu kita sambung semula. Dan sekarang ni jam dekat tangan saya menunjukkan pukul 10.08. Dan mungkin kita paling lewat pun kita boleh santai-santai sampai pukul 10.30. Okey kan? Boleh kan? Alright. Saya nak tanya macam mana? Ini bab kita dah cerita impian, you dah cerita pasal macam mana you punya dekat Ikhtisas tadi ada kelebihan-kelebihan dia kan? Saya nak tanya macam mana Faris? Faris buat sale pula. Ni ramai kawan-kawan nak dengar ni. Macam mana Faris boleh dapat menghasilkan jumlah jumlah kes 8 dan sekaligus boleh rekrut orang. Boleh share sikit Faris? Boleh bos. Okay. Firstly macam saya selalu buat phone call, apa nombor yang ada dalam telefon saya akan call. Macam contoh kalau macam saya call orang tu kata tak apa, saya dah ada tagaful. Tak apa, saya dah ada insurans. So saya akan revise diorang. Tak apa, kalau dah ada tagaful ataupun insurans, boleh tak saya nak tengok polisi tuan ataupun puan. Bila saya dah tengok polisi tu, kebanyakannya polisi tu dia tak valid untuk masa sekarang maksudnya macam tu. Contohnya macam ada orang yang saya jumpa yang tak ada SPAB, yang tak ada CI, dia just cover basic sahaja. Macam tu. So saya akan advise untuk ambil satu polisi yang baru, yang ada complete siap medical card semualah. Tapi kebanyakannya saya tak buat medical card sebab saya akan jumpa kawan-kawan yang ni, kalau macam saya singgah kedai kat tepi jalan tu, saya akan tanya. Tapi muka tak boleh malu lah. Kalau muka malu memang takkan dapat. Contohnya kalau pergi kedai, contoh kat kedai kat tepi jalan tu, tanya, okay bang, abang dah ada tagaful ke belum? Terus direct je, tak payah nak pusing kiri, pusing kanan, tak payah. Bila pusing kiri, pusing kanan tu nanti kita punya consideration akan lari lah. Maksudnya keyakinan kita akan lari. Bila orang tu getak sikit, kita dah alamak macam tu lah. So bila jumpa orang dekat luar, saya akan direct tanya, dah ada tagaful bang? So lepas tu contoh kalau dah ada, macam saya buat revise tadi, walaupun dia dekat company lain ke, saya tetap akan tengok polisi diorang. Sebab apa, kadang-kadang polisi diorang ni tak kena dengan kemampuan diorang. Diorang bayar mahal tapi sebenarnya dekat tagaful ikhlas boleh dapat harga yang lebih murah. Macam mana yang saya dapat dengan yang 8 kes tu, sebenarnya saya close satu family, dia ambil Zurich. Alamak tersebut. Dia bulanan 2,400 lebih. Tapi bila dia transfer masuk dalam TI, tak sampai pun 1,800. So dia dapat saving banyak dekat situ. That's why saya mostly akan tengok kepada polisi. Walaupun orang tu dah ada tagaful, saya tetap akan tengok kepada polisi diorang. Lepas tu cara saya yang selain tu, saya kepada kawan-kawan lah, macam recruitment, saya jumpa, saya cerita pasal kau tak nak ke aku pakai handphone. Contohlah macam saya memang suka cakap apa yang saya ada untuk rekrut orang. So bila saya cakap apa yang saya ada, baru diorang terbuka untuk join saya. Maksudnya macam kau tak nak ke pakai handphone macam aku? Kau tak nak ke pakai bersusun jam macam aku? That's why kebanyakannya saya akan cakap macam tu lah. Bukan untuk belagak atau apa. Itulah salah satu cara untuk saya rekrut orang. Sebab apa, kalau kita nak yakinkan seseorang, kita kena buktikan yang bahawa kita ada, contoh apa yang kita nak, kita dah dapat dulu.
Macam tu. Baru orang, oh betul lah benda ni boleh pergi jauh. Oh betul lah benda ni boleh buat aku ada duit. Macam tu. That's why kalau apa yang saya nak, saya terus beli. Apa yang saya rasa benda ni lawa saya beli. Sebab apa, benda tu saya fikir untuk, walaupun saya keluar duit banyak mana pun, tapi satu kepuasan bila saya dapat tunjuk orang lain kejayaan saya dalam Ihtisas ni, saya boleh dapat apa yang saya nak. Itulah salah satu contohnya. Itu je bos. Okey. Jawapan yang sangat mantap. Yang mana saya boleh faham. Kita tak payah nak berdolar dalik kan. Tanya direct terus. Lepas tu kalau dia tak ada, cakap. Kalau dia ada, kita tengok. Itu yang kaedah memang anak bapak lah. Kan? Faris ni dapat keturunan daripada bapak yang bagus. Kan? Bila benihnya bagus, dia akan memberi benih yang lebih bagus lagi. Jadi tahniah Faris. Dan memang mantap jawapan tu. Okey, kita pergi pada Wan pula. Apa yang boleh Wan kongsi pula daripada ID Wan? Silakan Wan. Okey bos. Okey, pada sungguh menarik perkongsian daripada Faris tu, membakar semangat saya. Okey, apa yang saya boleh kongsikan daripada cara sale. Hello, dengar tak? Dengar? Ya, betul. Okey, apa yang boleh saya kongsikan bagaimana saya boleh close dalam 6 kes tu. Sebenarnya saya banyak approach kepada orang yang saya kenal dulu. Kawan saya yang baru mula bekerja dekat bank, dekat institusi kewangan, dan pada mulanya memang diorang mengelak nak jumpa saya. Tapi bila dapat berjumpa tu, alhamdulillah lah, daripada tak nak ambil jadi nak ambil. Sebab alhamdulillah leader saya ajar saya taktik-taktik yang menarik, ayat-ayat, orang kata ayat-ayat manis. Leader saya Tuan Hisham Dahlan. So sebab katanya dalam call salah satu cara juga, tapi cara yang paling terbaik apabila kita dapat jumpa dia. Pada mulanya memang mulut dia kata tak penting lah, tak nak lah benda ni, bazir lah. Tapi bila kita dapat jumpa dia, dia dalam kawalan kita, insya-Allah. Sebab yang paling penting niat kita nak sharing dia. Saya juga pernah juga, walaupun saya share, dia tolak reject, tapi saya pernah ada pengalaman selepas 2 bulan dia datang cari balik. Sebab benda ni kita cerita pasal kehidupan je. Kita bukan cerita pasal pasal benda-benda yang lara kan. Kita cerita benda-benda yang baik pasal kehidupan. Memang akan jadi. Sebab kita muda akan jumpa juga tua, dan kita yang sihat walafiat akan datang juga sakit. Nak tak nak kita akan jumpa juga benda-benda macam tu. So daripada saya jumpa kawan saya tu, saya minta lagi recommend daripada orang. Boleh tak aku minta nombor akak-akak kau ke, abang-abang kau, family dia yang dah bekerja. Saya tanya background family dia. So daripada situ saya mulakan new business saya. Saya jumpa akak-akak dorang pula, abang-abang dorang, malah bapak-bapak dorang pun saya jumpa. Untuk close daripada hibah apa semua kan. So okey, daripada recruitment pula, 2 orang tu pada mulanya klien saya juga. Dia menjadi klien, dan daripada klien tu saya tukar mindset diorang tu. Daripada hari-hari duk lepak, saya ajak diorang jadi RN juga. Sebab benda ni bukannya sebab yang paling penting orang Islam ni kena jadi kaya. Kena jadi kaya dunia dan akhirat. Bila kita niatkan kita nak jadi kaya, kita kena niatkan kita kena tolong ramai orang, insya-Allah. Sebab tu senang je buat benda ni. Okey was, itu je. Okey. Tengok saya boleh simpulkan kedua-dua ni memang hebatlah. Kan? Saya pun sangat terujalah dengan usia yang 21 tadi. Dan kamu boleh, pemikiran kematangan kamu tu menjangkaui mereka-mereka yang sebaya dengan kamu semua. Saya ucap tahniah sekali lagi lah. Kan? Dan kamu adalah orang yang berusia muda yang telah ditemukan dengan industri yang sangat hebat ini.
So kalau kita tengok dekat sini, kan, saya nak bagi soalan, mungkin soalan ni soalan yang akhir ataupun pasal kita nak tutup dalam pukul 9.30. Kalau misalnya ada permintaan daripada luar sana nak tanya, okey saya open sikit lagi. Tetapi saya nak tanya, bila you dah faham tentang kejayaan seseorang tadi dengan bermulanya pangkat EP kan, betul? EP kan, betul eh? Apakah maksud saya perancangan kamu berdua ni tadi? Bila kamu nak pergi kepada SEP sekaligus kamu nak pergi agency director dan bercita-cita untuk menjadi managing director dan sekaligus boleh memegang ataupun boleh memiliki saham bersama dekat Ikhtisas. So saya nak soalan ni saya nak bagi kepada Wan dulu. Macam mana Wan punya perancangan Wan? Saya nak dengar ni. Perancangan Wan daripada EP mesti ada plan nak pergi kepada SEP, betul? Daripada SEP tadi nak pergi AD. Jadi saya nak tengok you punya perancangan ni. Silakan Wan. Okey bos. Okey, bila seseorang tu bila join je Ikhtisas, memang setiap orang dia akan pasang impian dan cita-cita suatu hari nanti dia akan jadi BOD dan dia juga akan dapat membeli saham Ikhtisas. Okey, untuk perancangan saya untuk saya naik ke SEP ni, insya-Allah saya akan berusaha keras daripada sekarang dalam masa lebih kurang dalam 3 bulan untuk saya make sure saya akan naik pangkat daripada EP ke SEP supaya saya dapat bila saya naik pangkat tu lagi seronok untuk saya rekrut ahli-ahli jemaah yang baru. ahli jemaah yang baru. Ya bos? Bila tu? 3 bulan dari sekarang insya-Allah. Okey, cantik. 3 bulan dari sekarang. 3 bulan dari sekarang. Okay. So saya akan lepas saya nak SCP tu, so lagi rancak insya-Allah saya akan rekrut seramai yang mampu yang boleh saya rekrut, tak kisah lelaki atau perempuan, sebab benda ni benda yang baik. Dan perancangan saya untuk naik ke AD tu mungkin selepas 6 bulan akan datang insya-Allah. Wow. Bagus. Okey, cantik. Okey, terima kasih. Okey, saya ucap terima kasih kerana itu penting. Dalam perniagaan ni you kena tahu merancang. Bila you dah mencapai tahap EP, mesti nak merancang ke pergerakan kamu yang lebih lagi, terutamanya pangkat, naik pangkat kepada SCP. Dan bila naik pangkat SCP, nak naik pangkat kepada AD, seperti struktur yang ada dekat Ikhtisas. Okey, kita kembali pada si Faris sebelum kita membuat satu sesi soal jawab daripada rakan-rakan yang di dalam ini. So Faris, macam mana pula Faris? You punya perancangan Faris? Bila nak start jadi SCP dan sekaligus jadi AD? Okay, saya cerita boleh buat saya cerita sikit saya start bila boleh. Semua. Saya start buat dalam Ikhtisas Tagaful masa bulan lepas PKP bulan 6. Tapi bila sampai bulan 8 saya rasa saya punya FOIC sudah melebihi 30,000 tapi saya belum dapat untuk naik ACP pun saya tak tahu kenapa. Saya punya FOIC dah lebih 30,000 something. Saya buat kerja dalam masa 2 bulan untuk dapatkan apa yang saya nak. Lepas ni untuk walaupun saya belum dinobatkan sebagai ACP tapi saya yakinlah, saya bukan yakin, saya insya-Allah untuk dapatkan naik pangkat AD ujung tahun ni
ataupun pertengahan tahun depan saya dapatkan pangkat AD. Sebab apa saya kalau boleh tahniah. Itu satu sasaran yang sangat baik. InsyaAllah yang 30K ni secara auto, insyaAllah dah diperlihatkan, dah diperhatikan oleh pihak Ihtisas. Jangan takut. Jangan takut. InsyaAllah. Dan tahniah kepada anda berdua. Dan masa kita dah hampir nak sampai 10.30. Jadi saya bukalah kepada rakan-rakan yang ingin memberi ataupun dalam sesi soal jawab ni. Nak tanya pada Faris boleh, nak tanya pada Wan boleh. Silakan. Ada tak? Okey. Nampaknya tak ada ya? Okey, kalau memang tak ada jawapan, tak ada soalan, saya mintalah kepada Faris dulu, berilah kata-kata semangat kepada rakan-rakan yang baru, sekaligus bagaimana cara untuk menyertai Ihtisas ni. Kata-kata semangat dan sekaligus beri apa yang perlu ada langkah awal yang diperlukan untuk menyertai dekat Ihtisas ni. Silakan Faris. Bagi 2 minit. Okey. Kata-kata semangat bos. Kata-kata semangat macam kalau saya kalau boleh saya nak kalahkan semua BOD yang berpengalaman ni. Kalau saya, itu kata-kata semangat untuk saya. Tapi kalau untuk orang lain, firstly macam apa yang saya buat, contoh saya tengah drive, saya akan cakap dengan Allah. Contoh saya tengah makan pun saya akan cakap dengan Allah. Ya Allah, kenapa hari ni aku tak dapat sale? Ya Allah, kenapa hari ni aku kena uji? So, benda tu yang akan motivate diri kita untuk kita semak balik apa yang kita buat sebelum ni. Contohnya, macam kena reject dengan klien. Kita cakap dengan Allah, kadang-kadang benda tu datang sendiri. Oh sebab ni salah, macam tu. Walaupun kita tengah drive cakap je seorang-seorang. Kalau contohnya ada orang sebelah nak kata gila, biarlah dia nak kata gila pun apa. Yang penting apa yang kita buat tu kita tahulah. Contoh macam kalau saya, ya Allah kenapa hari ni aku tak dapat klien? Ya Allah apa salah aku? Ya Allah kau tunjukkanlah salah aku. Ya Allah. Bukan semestinya lepas solat kita kena doa benda tu. Tak, saya kalau boleh, saya lepas kalau contoh jumpa klien, saya mesti cakap dengan Allah. Itulah semangat saya untuk buat lebih baik. Macam tu. Lepas tu untuk okey, bagus. Untuk join rakan niaga bos untuk join rakan niaga di Ihtisas sebenarnya tak susah pun. Kita perlukan SPM 5 lulus saja. Walaupun dah kira lulus, dah boleh dah untuk jual taraful. Macam saya ada seorang rakan niaga, keputusannya walaupun taklah baik, taklah teruk, tapi dia boleh sustain dalam bina taraful ni, alhamdulillah. Dia punya motivate diri dia sangat-sangat hebat. Sebab apa? Walaupun dia datang dari keluarga yang susah, tapi dia boleh motivate diri dia untuk jadikan dia seorang yang hebat untuk dia capai apa yang dia nak. Contohnya macam dekat Johor tadi ada dekat ni, saya pun tak sangka dia boleh buat sampai untuk dapat pergi dekat makan bersama bos dekat Johor tadi. Alhamdulillah, saya dapat orang, kadang-kadang saya tanya dia, macam mana kau buat Lim? Sebab benda ni kita share ilmu. Saya tanya dia tanya saya. Itulah gunanya Ihtisas ni, saya boleh tanya orang lain. Contohnya kalau saya salah, saya akan tanya anak bos Mat Syah, Kak Fatin. Macam tu. So yang menariknya kat Ihtisas ni itulah, kita boleh tanya siapa je yang kita nak tanya. Tak kisah walaupun dia jauh ke dekat, kita boleh tanya. Okey.
Jadi itulah salah satu yang kita peluang dan ruang untuk bagaimana kita nak menyertai Ikhtisas ni, di mana Ikhtisas ni memang semuanya komplit. Daripada segi bantu-membantu, tolong-menolong di antara satu sama lain ni memang dia menjadi satu budaya. Okey, kita pergi kepada Wan. Apa cerita tentang dia punya pandangan Wan? Bagi sikit lagi tadi soalan yang saya tanyakan tadi. Okey, soalannya kekuatan bos Ya, boleh. Kekuatan. Okey, sebenarnya untuk pesanan kepada saya pada semua RN baru, sebenarnya apa yang memberi kekuatan kepada kita adalah matlamat kita sendiri. Sebab kita dalam bidang takaful ni kita tak ada bos. Bos kita adalah matlamat kita lah. Sebab kita punya leader dia hanya mampu memberi tunjuk ajar, tapi yang menggerakkan kita untuk buat kerja tu adalah diri kita sendiri. Dan bila diri kita sendiri tu tahu siapa bos kita, dan bos kita itu adalah matlamat, so itulah yang akan membuatkan kita lebih agresif untuk capai apa yang kita nak dan big why kita suatu hari nanti, insya-Allah. Okey. Jadi saya sekali lagi lah selaku moderator pada malam ini ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Wan dan juga kepada Faris, dan ucapan tahniah juga kepada kedua-dua anda ini, dan terima kasih juga di atas perkongsian dan juga idea-idea yang telah diberikan oleh anda berdua. Mudah-mudahan dengan adanya perkongsian anda tadi akan Allah memberi rahmat kepada anda berdua untuk terus maju jaya dan sekaligus boleh menjadi salah satu ahli lembaga dekat lembaga pengarah dekat kita punya syarikat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, dengan ini saya rasa tepat pukul 10.29 malam ini, dan kita telah bersiaran selama hampir 1 jam 15 minit. Alhamdulillah. Dan kita sama-sama mendoakan supaya program ini akan berterusan dan sekaligus ianya akan mendapat sambutan daripada satu masa ke satu masa yang lain dengan menambahkan kita punya rakan-rakan niaga baru, sekaligus menambahkan warga kerja dekat Ikhtisas. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kita diakhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan juga surah wal 'ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada orang nanya. Satu suara kita bersama membangunkan takaful ikhlas. Dengan semangat yang sangat membara, melangkah gagah ke puncak jaya. Kami warga ikhlas bersatu hati, membuka impian